pengenalan untuk bab 4. Bab ini memfokuskan kepada hasil kajian yang diperoleh pada kajian yang dilakukan. Hasil kajian bertunjangkan kepada kajian kuantitatif yang telah dilaksanakan selaras dengan tujuan utama kajian, iaitu untuk memperjelaskan profil budaya sekolah, iklim sekolah dan keberkesanan sekolah di sekolah menengah kejurusan di Bekasi. Penulis telah menetapkan sampel kajian sebanyak 150 sampel, iaitu 28%. Soal selidik telah dia analisis melalui analisis deskriptif untuk mencari nilai min, sisihan piawai serta peratusan terhadap setiap pemboleh ubah kajian serta menggunakan statistik inference, iaitu ujian T independent, ujian ANOVA satu hala, korelasi Pearson dan regresi sederhana serta regresi berganda, iaitu multivariate. Pembentangan hasil kajian pada bab ini meliputi beberapa bahagian utama, iaitu profil sampel kajian, dapatan kajian, kuantitatif berasaskan soalan-soalan kajian, dan ujian hipotesis nol. Profil sampel kajian dihuraikan mengikut jantina, umur, kelayakan dan lama berkhidmat. Menghuraikan tahap budaya sekolah dan iklim sekolah serta keberkesanan sekolah. Kita pergi kepada demografi. Kajian ini melibatkan responden seramai 150 orang guru yang berkhidmat di SMK Bekasi. Soal selidik dalam kajian telah dihantar serta dibahagikan kepada guru di sekolah. Semua guru diberi masa selama 2 minggu untuk menjawab soal selidik. Setelah 2 minggu penyelidik datang semula memungut soal selidik untuk kunjungan kali kedua. Pengkaji berjaya mengumpulkan sebanyak 150 set soal selidik dan merupakan 100% dari soal selidik yang telah dihantar pengkaji. Walaupun menurut Kelingger, sekiranya pulangan 80% merupakan suatu kedaran pulangan yang baik. Maklumat tentang kategori responden peserta ujian kajian dihuraikan kepada jadual 41 profil peserta berdasarkan ciri demografi di bawah ini. Berdasarkan jadual 4.1 di atas, taburan responden bilangan guru wanita adalah seramai 72 orang, iaitu 48%, berbanding guru lelaki seramai 78 orang, iaitu 52%. Apabila dilihat dari umur, didapati 37 orang, iaitu 24.66%, berumur 25 hingga 29 tahun. 38 orang, 25.33%, responden berusia 30 hingga 34 tahun. 35 orang, 15.33%, berumur 35 hingga 39 tahun. 28 orang, 18.6%, berumur 40 hingga 45 tahun. Dan 24 orang, 16%, yang berumur 45 hingga 49 tahun. Responden dari segi kelayakan pendidikan adalah seramai 134 orang, iaitu 89.33%, memiliki ijazah, dan 16 orang, 10.6% berkelayakan sarjana. Taburan dari segi lama berkhidmat iaitu 23 orang, 15.18%, 1 hingga 5 tahun, 35 orang, 23.1%, 6 hingga 10 tahun, 36 orang, 24%, iaitu 11 hingga 15 tahun. 34 orang, 22.6%, 16 hingga 20 tahun dan sebanyak 22 orang, iaitu 14.6%, berkhidmat lebih daripada 21 tahun. Bagi analisis data pemboleh ubah, kajian ini melibatkan 3 pemboleh ubah utama, iaitu budaya sekolah, iklim sekolah dan keberkesanan sekolah. Budaya sekolah melibatkan 6 subskala. Untuk memudahkan perbincangan dalam kajian ini, satu garis panduan atau cut-off point bagi skor telah ditetapkan. Skor minima antara 1.00 hingga 2.33 menunjukkan skor bagi pemboleh ubah atau subskala pemboleh ubah tersebut pada tahap rendah. Skor min antara 2.34 hingga 3.66 menunjukkan skor bagi pemboleh ubah atau subskala pemboleh ubah tersebut pada tahap sederhana, dan skor min antara 3.67 hingga 5.00 menunjukkan skor bagi pemboleh ubah dan subskala pemboleh ubah tersebut pada tahap tinggi. Seterusnya, dapatan kajian.
Dapatan kajian kuantitatif dihuraikan secara deskriptif dan secara inferensi. Deskripsi data dalam kajian ini merangkumi kekerapan, peratusan dan mean dari ketiga-tiga pemboleh ubah kajian. Kaedah statistik deskriptif lebih berhubung dengan pengumpulan dan peringkasan data. Ia digunakan dalam rangka menjawab soalan kajian nombor. Manakala statistik inferensial digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam rangka menjawab soalan kajian. Statistik inferensial yang digunakan ialah kolerasi person, regresi sederhana dan regresi berganda. Dapatan kajian kuantitatif dihuraikan sebagai berikut, iaitu uji taburan norma, pengujian normalitas dengan perkiraan regresi Y atas X. Dimaksudkan untuk menguji apakah populasi memiliki taburan norma atau tidak. Penentuan pengujian adalah perkiraan regresi Y di atas Y berdistribusi norma jika hipotesis diterima dan tidak memiliki taburan norma jika hipotesis ditolak. Secara statistik ditulis sebagai berikut. Hipotesis diterima, data populasi memiliki taburan norma dan hipotesis ditolak, data populasi tidak memiliki taburan norma. Pengujian pensyaratan normalitas pemboleh ubah terikat Y terhadap pemboleh ubah bebas X dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian, hipotesis diterima jika DA-max kurang daripada D-table dan hipotesis ditolak jika DA-max melebihi D-table. Nilai pemboleh ubah budaya sekolah iaitu 0.102 pada aras P 0.091. Oleh sebab A hitung kurang daripada D-table iaitu 0.124 kurang daripada 0.133, maka pemboleh ubah budaya sekolah berada pada taburan normal. Seterusnya, nilai pemboleh ubah iklim sekolah iaitu 0.124 pada aras P 0.019. Oleh sebab A hitung kurang daripada D-table iaitu 0.102 kurang daripada 0.133, maka nilai pemboleh ubah iklim sekolah berada pada taburan normal. Seterusnya, nilai pemboleh ubah keberkesanan sekolah ialah 0.115 pada aras P 0.037. Oleh sebab A hitung kurang dari D-table iaitu 0.115 kurang daripada 0.133, maka nilai pemboleh ubah keberkesanan sekolah berada pada taburan normal. Soalan kajian 1, sejauh manakah tahap budaya sekolah, iklim sekolah dan keberkesanan sekolah? Jadual 4.3 menunjukkan budaya sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Bekasi. Hasil perkiraan terhadap data kajian tersebut menunjukkan tahap budaya sekolah adalah tinggi dan memuaskan untuk keseluruhan item. Jadual 4.3 menunjukkan tahap taburan mean dan sisihan piawai budaya sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan di Bekasi. Berdasarkan jadual 4.3, indikator belajar perkongsian pemboleh ubah budaya sekolah memiliki nilai skor mean yang tinggi dan pemboleh ubah budaya sekolah secara keseluruhan memiliki mean 119.7 dan sisihan piawai 22.966. Dengan demikian, variabel budaya sekolah memiliki nilai skor yang tinggi. Hasil pengiraan terhadap pemboleh ubah iklim sekolah dalam kajian ini menunjukkan tahap iklim sekolah adalah tinggi dan memuaskan untuk keseluruhan item. Data kajian yang dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif ditunjukkan dalam jadual 4.4. Jadual 4.4 menunjukkan tahap taburan mean dan sisihan piawai iklim sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Bekasi. Berdasarkan jadual 4.4, menunjukkan dimensi penekanan akademik memiliki nilai mean yang tinggi serta secara keseluruhan pemboleh ubah iklim sekolah memiliki nilai mean 146.93 dan sisihan piawai 33.980. Hasil pengiraan terhadap pemboleh ubah keberkesanan sekolah dalam kajian ini menunjukkan tahap keberkesanan sekolah adalah tinggi dan memuaskan untuk keseluruhan item. Dalam kajian yang dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif ditunjukkan dalam jadual 4.5. Jadual 4.5 menunjukkan tahap taburan mean dan sisihan piawai keberkesanan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan di Bekasi. Berdasarkan jadual 4.5, nilai keseluruhan keberkesanan sekolah mean 149.59 dan nilai sisihan piawai 22.542. Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa pemboleh ubah keberkesanan sekolah memiliki skor mean yang tinggi. Soalan kajian 2, adakah perbezaan budaya sekolah menurut guru berasaskan latar belakang guru? Untuk analisis soalan perbezaan dalam kajian 2 ini menggunakan analisis UGT dan analisis ANOVA. Nilai signifikan kurang daripada 0.05 tidak terdapat perbezaan yang signifikan, manakala nilai signifikan melebihi 0.05 terdapat perbezaan yang signifikan. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 2, iaitu tidak terdapat perbezaan budaya sekolah menurut guru berasaskan latar belakang guru.
Untuk menjawab soalan kajian ditunjukkan dalam jadual 4.7 dan jadual 4.8 berdasarkan perbezaan budaya sekolah menurut guru berasaskan umur. Ianya dianalisis menggunakan ANOVA satu hala. Jadual 4.7 menunjukkan skor Mi budaya sekolah berasaskan umur. Dapatan ujian ANOVA satu hala yang dipaparkan dalam jadual 4.8 pula menunjukkan bahawa terdapat perbezaan secara signifikan skor min budaya sekolah menurut guru berasaskan umur. F 1.145 signifikan 0.333, signifikan pada aras P kurang daripada 0.05. Jadual 4.8 menunjukkan dapatan ANOVA satu hala bagi perbezaan budaya sekolah menurut guru berasaskan umur. Berdasarkan rajah 4.8, hipotesis yang mengatakan tidak terdapat perbezaan signifikan budaya sekolah menurut guru berasaskan umur secara statistik ditolak. Yang bermaksud, terdapat perbezaan budaya sekolah menurut guru berasaskan umur. Soalan kajian 3, adakah perbezaan iklim sekolah menurut guru berasaskan latar belakang guru? Soalan kajian ketiga ialah apakah terdapat perbezaan iklim sekolah menurut guru berasaskan latar belakang guru, dan hipotesis yang diuji adalah hipotesis nombor 3, iaitu tidak terdapat perbezaan iklim sekolah menurut guru berasaskan latar belakang guru. Untuk menjawab soalan kajian, dihurai ditunjukkan dalam jadual 4.13 dan rajah 4.14. Jadual 4.13 menunjukkan skor min iklim sekolah menurut guru berasaskan umur. Jadual 4.14 pula menunjukkan bahawa terdapat perbezaan signifikan skor min iklim sekolah menurut guru berasaskan umur. F 3:145 bersamaan dengan 2.031, signifikan 0.112, signifikan pada aras P kurang daripada 0.05. Jadual 4.14 menunjukkan dapatan ANOVA satu hala bagi perbezaan iklim sekolah menurut guru berasaskan umur. Berdasarkan jadual 4.14, dapat disimpulkan bahawa hipotesis yang mengatakan tidak terdapat perbezaan signifikan iklim sekolah menurut guru berasaskan umur secara statistik ditolak, yang bermaksud terdapat perbezaan iklim sekolah menurut guru berasaskan umur. Kesimpulannya, berdasarkan dapatan kajian kuantitatif, secara keseluruhan keberkesanan sekolah di SMK Bekasi, budaya sekolah dan iklim sekolah dalam keadaan baik, memiliki hubungan yang positif dan signifikan setelah dibuktikan melalui kajian regresi baik regresi sederhana maupun regresi berganda serta analisis korelasi persen. Hubungan antara variabel budaya sekolah dan iklim sekolah memiliki hubungan yang signifikan baik sendiri maupun secara bersama terhadap keberkesanan sekolah. Sehingga untuk meningkatkan keberkesanan sekolah, diperlukan berbagai daya upaya serta berbagai-bagai polisi dalam meningkatkan budaya sekolah serta sekolah sehingga akan menghasilkan pengurusan pendidikan yang berkualiti dengan tujuan peningkatan keberkesanan sekolah. Nama saya Nur Aina Fatihah binti Zainal Abidin, nombor matrik 060906. Saya akan meneruskan kepada pengenalan bab 5. Pada bab akhir ini akan membincangkan perkara berkaitan dengan rumusan dapatan, perbincangan dapatan kajian dan memberi cadangan untuk penambahbaikan budaya sekolah, iklim sekolah dan keberkesanan sekolah dan seterusnya penutup. Pertama, rumusan. Rumusan kajian mengenai hubungan budaya sekolah dan iklim sekolah terhadap keberkesanan sekolah. Menurut hasil dapatan kajian, terdapat perbezaan antara budaya sekolah dan iklim sekolah berdasarkan latar belakang guru iaitu jantina, umur dan sebagainya di sekolah menengah kejuruan. Analisis korelasi menunjukkan hubungan positif antara iklim sekolah dan budaya sekolah dengan keberkesanan sekolah. Hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah ini memberi maklumat bahawa semakin tinggi budaya dan iklim sekolah, maka semakin tinggi jugalah peningkatan keberkesanan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Awati binti Nordin, nama matrik 060850. Jadi saya akan sambung untuk implikasi. Kajian ini mempunyai implikasi secara praktikal untuk individu dan organisasi terlibat dalam usaha meningkatkan keberkesanan sekolah
melalui budaya sekolah dan iklim sekolah. Peranan budaya sekolah dan iklim sekolah dianggap sebagai model untuk meningkatkan keberkesanan sekolah. Poin yang pertama, usaha untuk mempertingkatkan budaya belajar. Melalui kajian ini, usaha perlu dilakukan dengan lebih giat dalam misi pembentukan budaya sekolah. Peningkatan budaya sekolah membuatkan kondisi dan keadaan di sekolah menjadi nyaman dan tenteram sehingga setiap komponen sekolah dapat menjalankan setiap aktiviti proses pembelajaran dengan baik. Budaya sekolah tercermin daripada pola interaksi komponen sekolah secara internal dan eksternal. Seperti menurut Peterson 2002, perlu dilakukan penilaian secara kepada kaki tangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ditekankan pada budaya positif ini bagi membentuk satu kumpulan yang aktif bekerjasama menyokong dan berusaha untuk berubah kepada budaya yang positif ini. Hanum 2008 dalam laporan kajian beliau menyebutkan bahawa sekolah sebagai satu sistem yang mempunyai 3 aspek pokok yang berkait rapat dengan kualiti sekolah, iaitu proses belajar dan mengajar, kepimpinan dan pengurusan sekolah dan budaya sekolah. Budaya sekolah ini merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kualiti pendidikan di sekolah. Poin yang kedua, usaha untuk mempertingkatkan iklim sekolah. Iklim sekolah yang baik mampu mewujudkan keadaan sekolah yang baik sehingga mampu memberikan peningkatan kualiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta adanya peningkatan kualiti sumber daya manusia sekolah. Terni dan Jenkins dalam Supardi 2013 menyimpulkan bahawa iklim sekolah merupakan faktor terpenting untuk menentukan mutu pembelajaran pelajar di sekolah dan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberkesanan sekolah. Menurut Debnignas dalam Supardi 2013, sekolah dikatakan baik bila mempunyai kriteria sarana dan prasarana pendidikan dipenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran, iklim dan suasana menyokong untuk kegiatan belajar semakin dinamik, suasana belajar semakin cenderung memberi motivasi yang tinggi dalam proses pembelajaran. Poin yang ketiga, upaya peningkatan keberkesanan sekolah. Hack di Hoy dan Miskel 2014 mengatakan sekolah yang berkesan harus menghasilkan hasil yang stabil dan konsisten sepanjang masa yang berlaku untuk semua pelajar di sekolah. Menurut Henry Rizal 2011, keberkesanan sekolah dapat dilakukan dengan peningkatan kualiti pengetua sekolah. Pengetua mesti dapat melihat persekitaran sekolah dengan teliti supaya rangka kerja yang lebih luas dan lebih dalam dikembangkan untuk memahami masalah yang sukar. Kepimpinan pengetua sekolah akan mempunyai kesan baik untuk penciptaan pembelajaran aktif, kreatif, berkesan dan menyeronokkan supaya sekolah berkesan. Townsend dalam Mulyasa 2012 menyatakan bahawa iklim dan budaya sekolah yang kondusif adalah penting supaya pelajar berasa bahagia dan positif terhadap sekolah mereka, supaya guru berasa dihargai dan ibu bapa dan masyarakat diterima dan terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Atirah Najwa binti Muhammad Asri dengan nombor matrik 060936. Okey, seterusnya saya akan sambung berkenaan kebaharuan kajian. Yang pertama, perbezaan budaya sekolah, iklim sekolah dan keberkesanan sekolah menurut guru berasaskan latar belakang guru. Menurut kajian yang dilaksanakan oleh Fontana 1989 dan kajian Bard dan Raidin 1991 menjelaskan bahawa guru wanita mengalami tekanan yang lebih tinggi berbanding guru lelaki apabila diberi suatu tugasan. Berkenaan dengan umur pula, satu kajian telah dilakukan oleh Kirko dan Stafford dalam Muhammad Rizwan Ishaq 1995 bahawa guru yang berumur 44 tahun ke atas akan mengalami tekanan yang tinggi diikuti oleh yang berumur antara 30 dan 40 tahun. Menurut kajian yang dilakukan oleh Popham dan Baker 1992 mengenai kelaikan guru, setiap guru dapat membaiki kemahirannya melalui tahap pengajarnya. Monetary dalam Act 2004 berpendapat bahawa tempoh berkhidmat yang dipunyai oleh seseorang dapat menyokong pelaksanaan tugasnya. Seterusnya, hubungan budaya sekolah terhadap keberkesanan sekolah. Johar 2003 mengemukakan hasil kajian bahawa budaya sekolah memberi kesan kepada 5 perkara iaitu cabaran akademik, pencapaian pelajar, pemahaman pencapaian komuniti sekolah dan persepsi terhadap matlamat sekolah.
Menurut Hoy dan Miska 2005, menjelaskan bahawa budaya sekolah yang baik akan mempertingkatkan prestasi dan motivasi pelajar. Yang ketiga, hubungan iklim sekolah terhadap keberkesanan sekolah. Kajian Cohen et al. 2009 menyimpulkan bahawa iklim sekolah merupakan satu cara untuk mengenali aspek-aspek sosial, emosi dan intelektual yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian Suldo et al. 2008 pula mendapati bahawa pelibatan ibu bapa dan hubungan antara pelajar dengan guru sebagai komponen iklim sekolah. Hubungan budaya sekolah dan iklim sekolah terhadap keberkesanan sekolah. Ibrahim 199378 menegaskan bahawa iklim yang positif perlulah diwujudkan di sebuah sekolah. Bagi Hadianto 2004-84 pula, proses belajar dan mengajar amat berkait rapat antara keduanya dengan suasana proses pembelajaran itu berlangsung. Seterusnya, cadangan kajian. Okey, pengetua hendaklah memberikan perhatian khusus terhadap setiap perkembangan pelajar dan menciptakan budaya sekolah serta iklim sekolah yang berkesan. Okey, Kementerian Pendidikan pula memantau dan mengawal dalam menjayakan keberkesanan sekolah dengan membuat penilaian secara terbuka. Yang ketiga, pengetua madrasah melakukan penilaian dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan untuk membentuk rasa tanggungjawab. Yang keempat, guru bekerja secara profesional dan mampu meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kelima, penyelidikan selanjutnya, penyelidik memperluas sesuatu pun boleh ubah untuk memberikan maklumat yang lebih komprehensif. Yang terakhir, penutup. Bab kelima dalam kajian ini telah memberikan penumpuan rumusan dan perbincangan kajian yang merangkumi rumusan kajian, dapatan dan perbincangan kajian, implikasi dan cadangan. Bab ini juga membincangkan peningkatan keberkesanan sekolah melalui pembaikan budaya sekolah dan iklim sekolah. Penumpuan kepada perbincangan kajian yang membincangkan dapatan-dapatan kajian dengan teori, pandangan pakar dan hasil-hasil kajian lampau. Dari hasil kajian terungkap bahawa budaya sekolah dan iklim sekolah yang memiliki hubungan terhadap peningkatan keberkesanan sekolah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.